Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, Ya Rahmanu, Ya Rahim, Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, berikanlah kepada kami rizki yang halal dan baik. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami amal ibadah yang Kau terima. Ya Allah, berkatilah umur kami. Ya Allah, berkatilah amal ibadah kami. Ya Allah, berkatilah ahli keluarga kami. Ya Allah, jauhkanlah kami dari segala kesusahan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, berikanlah manfaat pada ilmu yang Kau ajarkan kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah tajuk kita pada pertemuan kita di petang hari ini adalah pembahasan tentang haid, nifas, dan istihadah. Haid, nifas, dan istihadah. Tentunya kaum perempuan lebih arif berkaitan dengan perkara ini, lebih berpengalaman. Kami yang kaum lelaki tahu baca aja, tak ada pengalaman tentang perkara ini. Ini semua perkara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan kepada kaum perempuan, di mana kaum lelaki tidak mengalami perkara ini, tapi tidak bermaksud yang lelaki tak perlu menuntut ilmu berkaitan dengan perkara ini. Ini karena kaum lelaki akan menjadi anak lelaki kepada ibu yang tentunya ada keadaan ini. Seorang lelaki akan menjadi abang ataupun adik kepada kakak, saudara perempuan yang juga mengalami keadaan ini. Seorang lelaki akan menjadi suami yang akan memiliki istri yang ada keadaan ini, dan seorang lelaki boleh menjadi guru dan mengajar kepada kaum perempuan yang mengalami keadaan ini. Sehingga meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah haid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lelaki, tetapi hukum hakam berkaitan dengan haid semua diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan An-Nasa'i dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fatimah binti Abi Hubaish. Dalam nota hadis itu, dia di antara kaum perempuan yang hidup pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkena istihadah. Artinya darah sentiasa keluar. Darah sentiasa keluar. Maka dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia datang berjumpa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, itu bukan haid. Itu bukan haid. Itu istihadah tentunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, zalika irq. Itu bagaikan darah yang keluar dari urat. Bukan darah haid maksudnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan penjelasan kepada Fatimah binti Abi Hubaish radhiyallahu anha bahwa darah haid berwarna hitam ataupun gelap yang mudah untuk dikesan oleh kaum perempuan. Jika darah yang itu datang
maka tinggalkanlah sholat. Yang apabila darah yang berwarna lain datang, maka basuhlah ataupun mandilah, kemudian sholatlah. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah binti Abi Hubeish yang dia ada istihadah. Maka di antara apa yang coba untuk kita pelajari pada pertemuan kita di petang hari ini adalah pembahasan tentang 3 perkara ini. Panduan utama adalah apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Qadhi Abi Syuja dalam kitabnya yang kita kenal sebagai Matan Abi Syuja ataupun Matan Al-Ghayah wa Taqrib. Kita boleh buka pada muka surat 14. Muka surat 14 sehingga muka surat 15. Saya akan baca apa yang ada pada terjemahan dan kemudian kita coba untuk fahami, kita coba untuk perincikan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Qadhi Abi Syuja rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita masuk kepada apa yang akan disampaikan oleh Al-Qadhi Abi Syuja, saya perlu ingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pembahasan haid bukan pembahasan yang baru bagi puan-puan. Sejak dahulu dah pelajari tentang perkara ini. Dan dalam mazhab Syafi'i sendiri, dalam pembahasan haid dan istihadah, banyak perbezaan pandangan dan banyak perincian yang berbeza. Sehingga saya selalu mengingatkan kepada puan-puan, akak-akak, dan tuan-tuan yang ada istri, apabila sudah sejak awal dahulu ikut kepada satu pandangan dalam mazhab Syafi'i dan sudah terbiasa mengamalkan pandangan itu selesa dan rasa mudah, maka jika ada perkara berbeza yang saya sampaikan, jadikan itu sebagai maklumat tambahan. Jangan dijadikan sebagai sekarang pening pula kena ikut macam ini. Tak, bukan macam itu. Apa yang telah dipelajari dahulu dan sudah bertahun-tahun selesa kita amalkan. Jika memang kita belajar dengan betul. Jika yang buat amalan tanpa belajar, maka sekarang masanya belajar. Tapi jika dulu dah belajar dan dah amalkan bertahun-tahun perkara itu dan rasa mudah, rasa selesa, amalkan. Kemudian jika rasa apa yang dulu diamalkan terlalu berat dan kita mempelajari sesuatu yang memberikan kemudahan dalam mazhab Syafi'i, maka tak salah untuk kita mengambil pandangan yang lebih memberikan kemudahan dalam isu ini. Kita tengok muka surat 14. Al-Imam Al-Qadhi Abu Syuja menyampaikan ada 3 macam darah yang keluar dari kemaluan perempuan, yaitu yang pertama adalah darah haid, yang kedua darah nifas, yang ketiga adalah darah istihadah. Darah haid ialah darah yang keluar dari kemaluan perempuan dalam keadaan sihat, bukan kerana disebabkan penyakit. Ia darah yang normal yang ada pada perempuan yang sihat, bukan kerana melahirkan, dan warnanya kehitam-hitaman, terasa panas, maksudnya bukan sesuatu yang keluar sejuk, tapi terasa panas dan diikuti dengan mual-mual pada perut. Kemudian yang kedua, nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Darah yang keluar setelah melahirkan. Yang ketiga, istihadah ialah darah yang keluar pada hari-hari selain dari hari-hari haid dan nifas. Istihadah, darah yang keluar bukan pada masanya. Darah yang keluar selepas tempoh masa haid, di luar tempoh masa nifas. Apa yang disampaikan oleh Al-Qadhi Abi Syuja ringkas dan insyaAllah mudah untuk difahami. Sekarang kita akan masuk kepada perincian. Beliau kemudian mengatakan, paling sedikitnya masa haid ialah
1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam, lebih kurang 24 jam baru dikira sebagai haid. Ini kita tulis atau kita buat nota, berikan tanda di sini. Haid sekurang-kurangnya 1 hari 1 malam. Wa aktsaruhu, dan tempoh yang paling panjang, paling lama adalah 15 hari. Tempoh yang paling panjang adalah 15 hari. Tentunya 15 hari, 15 malam. Sedangkan pada umumnya 6 atau 7 hari. Oke, saya tanya kepada puan-puan semua yang hadir di sini, berapa tempoh masa haid yang paling panjang? Dalam mazhab Syafi'i berapa? 15 hari. Soalan yang kedua, berapa tempoh masa yang paling pendek haid 1 bulan? Berapa? 1 hari 1 malam. Jika dah hafal itu, nanti kita akan perincikan. Wajib hafal ini dulu. Tempoh paling panjang berapa? 15. Tempoh paling pendek 1 hari 1 malam. Oke. Kemudian Al-Imam Al-Qadhi Abi Syuja berpindah kepada paling sedikitnya nifas adalah sekejap. Artinya boleh jadi perempuan melahirkan dan keluar darah hanya pada masa melahirkan. Lepas dibersihkan darah dan air yang keluar bersama dengan janin itu, keluar dari bilik persalinan dah tak keluar darah lagi. Itu namanya lahzah, sekejap. Adakah? Boleh jadi ada. Boleh jadi ada. Dan paling banyak adalah 60 hari. Dan pada umumnya adalah 40 hari. Sekarang saya balik bertanya, berapa tempo yang paling lama dalam mazhab Syafi'i seorang perempuan dikira nifas? 60 hari. Tempo yang paling panjang, yang paling lama. Yang paling sekejap? Sekejap aja. Sehari ke, 2 hari ke, seminggu ke, boleh. Yang paling sekejap, yang paling sedikit tempo masanya adalah sekejap, bersamaan dengan keluarnya janin, itulah keluar darah. Masuk kepada pembahasan yang ketiga. Paling sedikitnya masa suci antara 2 haid adalah 15 hari. Antara 1 haid dengan haid yang kedua, tempoh masa yang paling sedikit adalah berapa? 15 hari. Boleh ke 14 hari? 14 hari boleh kita? Tak boleh, sebab disebutnya sebagai 15 hari. Tempoh suci antara 2 haid. Bulan ini haid, kemudian suci. Jarak antara suci kepada haid yang kedua bulan depan, tempoh masa yang paling pendek adalah 15 hari. Boleh jadi lebih, boleh jadi 20, boleh jadi 25, boleh jadi kadang 2 bulan tak datang. Artinya tempoh jarak yang paling pendek adalah 15 hari. Dan tiada had untuk paling banyak. Tiada had. Bergantung kepada keadaan perempuan. Ada yang boleh jadi 1 bulan, 2 bulan tak keluar darah. Boleh jadi lebih dari itu. Tapi yang dipelajari adalah tempo masa yang paling pendek antara haid yang pertama, antara suci dari haid yang pertama dengan haid yang kedua pada masa yang pada bulan yang selanjutnya. Kemudian sekurang-kurangnya usia wanita yang datang haid adalah 9 tahun. 9 tahun di sini 9 tahun qamari, yang lebih kurang sama dengan 8 tahun Masehi. Ikut kepada umur kita berarti 8 tahun. Kemudian
Paling sedikit usia kehamilan adalah 6 bulan, paling lama 4 tahun. Tak tahu saya ini macam mana orang hamil 4 tahun. Sedangkan secara umumnya adalah 9 bulan. Okey. Keluar 4 tahun dah boleh lari terus. Okey. Kita tengok, jika semua dah faham, berapa tempoh haid sekurang-kurangnya. Tempoh haid yang paling pendek adalah 1 hari 1 malam. Okey. 1 hari 1 malam. Saya perlu tulis ke tak? Tempo masa tak perlu kan? Dah ada di buku tu, ada dalam nota. Saya akan terus perincikan kepada beberapa kes-kes yang lain. Bagaimana jika seorang perempuan keluar darah, perempuan keluar darah, kemudian dalam tempo masa 6 jam darah itu kering, dah tak keluar lagi. Keluar darah dalam tempo masa 6 jam kering, bersih, tak keluar darah lagi, dan terus tak berhari-hari, berminggu-minggu tak keluar darah lagi. Soalannya adalah, adakah darah itu dikira sebagai darah haid? Jawab tidak. Kenapa? Kenapa? Sebab 6 jam, sekurang-kurangnya 1 hari 1 malam. Jika sekejap keluar, kemudian terus bersih, tak ada darah sedikit pun, maka itu tidak dikira sebagai haid. Saya tulis di sini keadaannya. Seorang perempuan keluar darah pada pukul 6 pagi. Pukul 6 pagi sehingga pukul 12 tengah hari. Tiada darah. Tiada darah. Sehingga lebih dari 15 hari contoh. Keluar darah 6 pagi dan 12 tengah hari kering. Ini akan jadi muskil. Perempuan keluar darah pada pukul 6 pagi. Soalannya adalah, soalan yang umum tadi, adakah ini dikira sebagai haid? Adakah ini dikira sebagai haid? Tidak. Kenapa? Kurang dari 1 hari 1 malam. Soalan yang kedua, perempuan tadi, adakah dia sholat subuh? Sholat subuh kita? Sholat subuh kita? Ya mungkin contohnya azan subuh pukul 6 pagi. Jika azan subuh pukul 5.30 ke, dia memang akan sholat dulu. Sekarang bersamaan dengan dia mendengar azan, contoh dia nampak darah, sholat ke tak? Tak sholat. Betul? Jika ini terjadi pada bulan Ramadan, puasa ke tak dia? Tak puasa. Tak sholat dan tidak. Kenapa dia tak sholat dan tidak puasa? Sebab nampak darah. Sebab nampak darah. Betul? Sebab nampak darah, maka dia tidak sholat dan tidak berpuasa. Ini di bulan Ramadan. Dia tak sholat subuh, dia tidak berpuasa. Tapi tengah hari darah berhenti, kering. Dia tunggu sekejap, betul kering. Soalannya, adakah dia wajib mandi? Adakah dia wajib mandi? Adakah dia wajib mandi? Tak. Kenapa dia tidak wajib mandi? Sebab dia tidak haid.
Soalan betul kita, betul kan? Adakah dia wajib mandi? Tak. Kita was-was tak Ustaz? Sebab apa? Kita tak tahu sama dia akan datang lagi tak? Betul. Betul. Nak tunggu juga. Sampai satu hari satu malam. Okey. Nak satu hari satu malam tak solat maksudnya. Tengok. Dah 12 kering. Sudah tak ada darah haid. Dia kena yakin bahwa dia berada dalam keadaan suci. Dia berada dalam keadaan suci. Solat subuh yang tadi dia tidak tunaikan, dia akan qada esok hari. Solat subuh yang tadi dia tak tunaikan, dia akan qada esok hari, atau dia boleh qada pada masa ini, pada masa zuhur. Dia qada solat subuh itu. Kenapa? Tadi saya tinggalkan solat kerana saya keluar darah. Saya sangkakan dengan penuh keyakinan itu adalah haid. Ternyata bukan. Maka saya suci. Saya tidak haid. Saya tidak ada kewajiban untuk mandi. Jika malam tadi saya dah niat puasa dan saya tidak makan, tidak minum, maka puasa hari itu adalah sah. Jika hari itu saya makan, dah pagi dah makan sebab keluar darah, maka saya akan mengqadha puasa di luar bulan Ramadan. Ini isu yang pertama, keadaannya seperti itu. Boleh difahami? Ada soalan? Apa-apa soalan berkaitan dengan ini? Tiada darah lebih dari 15 hari. Baru kemudian datang masa yang lain. Oke? Ada kemuskilan pada isu ini? Saya tak yakin dia tak datang lagi, tak saya tunggu. Berarti bukan keadaan ini, ada keadaan yang lain nanti. Oke, ada keadaan yang lain. Oke. Kita akan masuk pada keadaan yang kedua. Keadaan yang kedua dalam mazhab Syafi'i dinamakan at-taqattu'. Darah yang sekejap keluar, sekejap berhenti, sekejap keluar, sekejap berhenti. Sehari keluar, sehari tidak. Sehari keluar, sehari tidak. 2 hari ada, 2 hari tidak. Sehari ada, 3 hari tiada. Keluar lagi. Ini at-taqattu', darah terputus-putus. Darah terputus-putus. Boleh saya padam apa yang saya tulis di sini? Kita akan masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu dalam mazhab Syafi'i dinamakan at-taqattu'. Nah, hafal istilah ini, tak hafal tak apa, ia bermaksud darah yang terputus-putus. Sekejap ada, tak mesti sekejap. Kadang ada, kadang tiada. Kadang ada, kadang tiada. Ianya terbahagi menjadi 2. At-taqattu', darah yang sekejap keluar, sekejap kering, sekejap ada, sekejap tiada. Sehari ke 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari. Stop darah, berapa hari lagi, keluar lagi. Okey. Ada 2 keadaan. Keadaan yang pertama adalah terjadi pada tempoh 15 hari atau kurang. Terjadi pada tempoh 15 hari atau kurang.
Sekejap ada, sekejap tidak, sekejap ada, sekejap tidak, sekejap ada tidak ada. Tapi semua overall semuanya berapa? 15 hari atau kurang. 14 hari ke, 13 hari ke, 12 hari. Itu yang terjadi. Terjadi pada tempo 15 hari atau kurang. Keadaan yang kedua, terjadi pada tempo lebih dari 15 hari. Tiga 30 hari, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, selalu macam itu. 2 hari keluar darah, 5 hari kering, keluar darah lagi, 3 hari keluar darah, terus kering lagi 1 hari. Tak tentu. Ikut kepada perkembangan ekonomi dan politik, dia dengar berita ini keluar darah, lain lagi. Dan terjadi lebih dari 15 hari. Berapa lebih dari 15 hari? 16, 17, 18 tahun, 2 tahun lebih, janji lebih dari 15 hari. Tiada tempoh masa. Setahun kadang, lepas minum obat dari makcik itu dah habis dah. Tapi sebelum dia minum itu udah terus darah keluar, tak tentu. Oke. Faham pembahagian ini pada 2 perkara ini? Yang kedua ini dah mesti selepas 15 hari adalah istihadah. Ini pembahasannya adalah istihadah. Ini pembahasannya istihadah. Yang ini pembahasan haid. Ini pembahasan haid. Ini yang wajib kita pelajari. Wajib jika terjadi pada kita, wajib jika terjadi pada anak-anak kita dan mereka tak faham, kita wajib ajar. Wajib kita pelajari jika kita memang menjadi rujukan untuk orang mempelajari, memahami tentang isu ini. Terjadi pada tempoh 15 hari atau kurang. Contoh, 2 hari ada darah, berhenti. Kemudian kering 5 hari. Lepas 5 hari keluar darah lagi. Kering lagi 1 hari. Malam keluar lagi sekejap. Kering lagi. Ini nak mandi ke tak nak mandi? Nak mandi berapa kali nih? Saya kena mandi berapa kali nih? Memang macam itu. Memang macam itu. Oke. Sebelum kita perincikan, kita tengok keadaan seorang perempuan mula keluar darah. Keluar darah. Keluar darah pukul 6 pagi juga. Pukul 6 pagi keluar darah. Dan ini terjadi sehingga 2 hari. 2 hari. Ini Isnin, atau kita letak tarikh je lah. 1 hari bulan ke? Ini 1 hari bulan. Ini 3 hari bulan. Contoh mungkin pukul 3 petang ke? Tak tahu saya. PM. Darah berhenti. Darah berhenti. Soalan yang pertama, adakah ini haid? Adakah ini haid? Kenapa haid? Lebih dari 1 hari 1 malam. Sejak pukul 6 pagi ini dia dah tak solat subuh. Dia dah tak puasa. Zuhur tak solat, asar, maghrib, isya tidak solat. Sehingga
Pukul 3 petang dia nampak kering. Kemudian dia pastikan dan dia mandi. Dia mandi. Selepas dia mandi, sebahagian ada yang mengajarkan untuk dia sholat zuhur. Ya, dia akan sholat zuhur sebab masih waktu zuhur. Dia akan sholat zuhur. Mungkin di akhir waktu dia akan sholat asar, maghrib, isya. Terus dia akan sholat. Puasa 2 hari ini dia memang tidak berpuasa. Sekarang ini 3 hari bulan, 4 hari bulan dia masih dalam keadaan yang sama. 5 hari bulan, 5 hari bulan. Contoh pagi lagi pukul 5 darah keluar. Keluar darah. Berapa hari? Sekejap ke? 1 hari ke? Contoh 1 hari. Atau tidak sampai sehari. 5 pagi sehingga 12 tengah hari. Masih hari yang sama. 5 hari bulan. Darah berhenti. Terus berulang seperti ini. Keluar, kemudian berapa hari, stop. Keluar lagi, berapa hari, stop. Tapi kurang dari 15 hari bersih. Kurang dari 15 hari sudah tidak ada lagi darah yang keluar. Soalannya adalah macam mana kita mengira haid dia? Adakah semua dikira haid, atau masa keluar darah itu haid, masa darah stop itu suci? Ada yang boleh menyampaikan pandangan ataupun memang keadaan yang dah biasa terjadi pada ahli keluarga, pada makcik, pada emak, pada anak? Semua dikira haid atau semua dikira haid dalam tempoh 15 hari. Okey. Itu jawapan. Kemudian kemuskilannya adalah ketika darah stop ni dia mandi. Betul? Dia mandi. Dia mandi kemudian solat, baca Al-Quran dan lain sebagainya. Kemudian keesokan harinya 4 hari bulan dia puasa. Puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Jika ini terjadi pada bulan Ramadan, ikut kepada tadi apa yang disampaikan, pandangan yang disampaikan, maka jika darah keluar pada hari yang kelima nih, bagaimana dengan mandi, solat, puasa dia? Macam mana? Mandi dan solat tiada masalah, betul, memang tak bersalah, tidak bersalah dia kerana mandi dan solat, dan memang tak ada tuntutan untuk mengqadha solat. Tapi puasa tidak diiktiraf, ikut kepada pandangan ini, sebab dikira sebagai masa haid. Semua tadi dikira sebagai masa haid. Itu pandangan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam perkara ini, jika terjadi darah yang terputus-putus, terjadi pada tempoh masa 15 hari atau kurang, dalam mazhab Syafi'i ada 2 pandangan, di mana salah satu dari pandangan ini adalah apa yang tadi baru saja diperincikan oleh sebahagian dari yang hadir di sini. Pandangan yang pertama ini, istilah dia dalam mazhab Syafi'i adalah pandangan as-sahab, alif, lam. Yang berpandangan ini pun tadi mungkin tidak pelajari istilahnya, tapi dia dinamakan as-sahbu. As-sahbu. Apa maksud perkataan as-sahbu? Tarik semua ambil, semua dikira. Apa maksud as-sahbu?
Perkataan as-sahab nih kalau dalam bahasa modern artinya ambil, kita ambil semua. Maksudnya menghimpunkan semua dikira haid. Semua tempoh masa itu yang kurang dari 15 hari, ingat 15 hari atau kurang, semua tempoh masa dikira haid. Semua tempoh masa dikira haid. Tak, ini puasa tu dalam Puasa wajib diqadha. ada sunat. Pahala jangan ragu, pahala semua dapat. Pahala orang yang buat amalan semua dapat pahala. Tapi ini bicara tentang diiktiraf atau tidak puasa itu. Semua tempo dikira haid, di mana puasa wajib diqadha. Puasa wajib, maksudnya puasa Ramadan ke, puasa nazar ke, wajib diqadha, mesti diqadha. Sedangkan solat tak diqadha memang. Dapat pahala ke solat dapat pahala. Pandangan ini dinamakan sebagai pandangan as-sahab. Semua tempoh masa dikira haid. Kalau kita perempuan dekat dengan menopause, rada ni memang berlaku. Betul. Jadi tapi kita tahu yang kita sembahyang betul. Itu yang sekarang kita buat Senin Khamis. Lihat kan kalau ada yang tertinggal terkurang, itulah bayaran. Iya. Betul kan tak? So kita jika sudah tak terkira lagi berapa hutang, kita bayar macam itu dan kita niatkan untuk mengqadha yang kurang itu. Semua paham? Ini mudah difahami karena ini yang biasa diajarkan dalam mazhab Syafi'i. Tapi perlu kita ingat, ini bukan satu-satunya pandangan dalam mazhab Syafi'i, bukan satu-satunya. Dan jika kita beza baca buku, maka pandangannya akan berbeza. Tapi karena selalunya kita belajar menggunakan kurikulum yang sama, maka yang diajar pun akan sama. Kemudian pendekatan yang kedua, metode yang kedua, pandangan yang kedua juga dalam mazhab Syafi'i. Ini bukan isu mazhab yang lain. Pandangan yang kedua dinamakan at-talfiq. Pandangan at-talfiq. Pandangan talfiq dalam haid. At-talfiq, ta, lam, fa, ya, qaf. Talfiq ini bukan talfiq mazhab, tapi pembahasan talfiq dalam haid. Pandangan ini berbunyi, tempoh keluar darah adalah haid, tempoh kering adalah suci. Masa yang keluar darah itu dikira haid. Dan tempo kering dikira suci. Sekali lagi, ini kita tengah membahas hanya pandangan dalam mazhab Syafi'i. Pandangan yang kedua, dan perincian ini
perincian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Majmu', masa yang keluar darah dikira haid, tempoh yang kering dikira suci. Artinya masa dia keluar darah ini haid. Jika darah dah kering dia akan mandi. Apa solat yang dia wajib tunaikan, dia tunaikan. Ada puasa dia akan puasa. Jika darah keluar lagi selepas 2 hari, stop lagi. Dia tinggalkan solat, dia tinggalkan puasa. Jika kering lagi, dia akan mandi lagi. Jika mandi, ada waktu solat. Waktu berpuasa, puasa. Baca Quran, tawaf. Dan puasa yang dilakukan pada masa-masa itu dikira sebagai puasa yang sah. Jika puasanya sempurna, puasa mulai dari subuh sehingga maghrib, maka puasa sah dan tak mengqadha lagi. Ini pandangan dinamakan pandangan at-talfiq. Maksud dari talfiq adalah, perkataan talfiq artinya mencomot, mengambil. Ini diambil sebagai haid, ini dikira sebagai suci. Ini dikira haid, ini dikira sebagai suci. Tapi dalam dua pandangan ini ia tidak berlaku pada iddah perempuan yang cerai, perempuan yang jatuh talak. Dia tidak mengambil iddah dari sini. Ya, kalau mengambil masa iddah ikut ini 3 kali suci, seminggu selesai. Tidak. Dia Al-Imam An-Nawawi mengatakan, perbedaan pandangan ini hanya berlaku pada solat, puasa, baca Quran, melakukan hubungan suami istri, tawaf, hanya pada isu-isu itu. Bukan berlaku pada talak. Talak akan kembali kepada bulan. Bulan ini dia haid, bulan kemudian dia suci. Bulan ini haid, kemudian suci, haid, kemudian suci. Itu berkaitan dengan iddah perceraian. Sedangkan isu ini hanya berkaitan dengan ibadah-ibadah harian yang dilakukan oleh kaum perempuan. Ini yang tadi saya sebutkan. Siapa yang sudah terbiasa dengan satu pandangan yang diajarkan oleh gurunya, alhamdulillah, tak ada rasa berat pun Ustaz. Bertahun-tahun saya amalkan ini, alhamdulillah, selesai. Terus amalkan. Ya. Tapi sesiapa yang dulu hanya ikut-ikut dan tak tahu isu apapun, kemudian belajar, dan dalam mazhab Syafi'i ada pilihan. Sebab yang nanti yang akan merasakan susah dan senangnya adalah kaum perempuan. Saya sebagai seorang guru boleh mengatakan wajib ikut ini. Wah, sebab saya tak rasa susahnya. Dah puasa 3 hari, tiba-tiba lepas Ramadan kena qadha balik. Saya tak pernah rasakan itu. Saya pandai cakap je, puan, sebab puan telah selepas 3 hari keluar darah balik, maka yang 3 hari ini puan kena ganti, dan 3 hari ini lagi puan kena ganti. Jadi lepas Ramadan nanti 14 hari puan kena ganti puasa. Susahnya Ustaz, padahal saya tidak puasa 3 hari je, kenapa kena 14 hari? Ini pandangan. Jika Ustaz, saya sudah bertahun-tahun amalkan ini, tak rasa berat pun, memang saya sudah terbiasa berpuasa, amalkanlah. Kenapa ada perbedaan pandangan ini? Dan kenapa dalam isu haid dia tidak ada paksaan itu? Kerana dalam isu haid, hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW terhad sedikit sekali, sehingga kebanyakan perincian tentang hukum hakam haid adalah ijtihad dari para ulama, yang kebanyakan kaum lelaki yang tak rasa susahnya. Bahkan jika membahas tentang istihadah, ikut kepada pandangan yang sangat susah dalam isu ini. Perempuan yang istihadah
wajib berpuasa 1 bulan pada bulan Ramadan dan ganti puasa 2 bulan plus 14 hari. Susah ke tak? Ya, kalau kita memaksakan untuk ikut pandangan yang susah, memang macam itu. Kenapa mereka punya pandangan seperti itu? Sangat hati-hati. Tapi yang menyampaikan pandangan itu tak pernah mengamalkannya. Sebab kaum lelaki, dia rasa inilah sepatutnya kaum perempuan bertakwa kepada Allah, berhati-hati dalam ibadah. Dia ada hutang puasa, maka untuk memastikan hutang puasanya terbayar, dia kena berpuasa 2 bulan 14 hari. Kenapa 2 bulan? Sebab jika istihadah, dia tak tahu kan masa yang dia haid dan masa yang dia suci. Dia puasa 1 bulan. Kemudian masa dia mengqadha pun dia tak tahu masa yang dia suci, masa yang dia haid. Maka dia puasa 1 bulan. Bulan yang kedua pun ketika dia mengqadha untuk yang kurang, dia tak tahu mana satu yang suci, mana satu yang. Jika kita dalam pandangan agama ikut kepada pandangan yang berhati-hati, memang akan nampak macam sempurna sangat ibadah, sempurna sangat, tapi tak rasa bahwa perempuan yang dituntut untuk mengamalkan perkara itu yang rasa susah. Sehingga ketika kita mempelajari hukum hakam, ikut kepada buku yang lebih besar, buku yang disusun oleh Imam An-Nawawi, misalnya Al-Majmu', kita akan jumpai bahwa perkara seperti ini dalam mazhab Syafi'i ada banyak pandangan yang sebagian pandangan lebih mudah untuk difahami, lebih mudah untuk diamalkan dibandingkan sebahagian dari pandangan yang lain. Wallahu taala a'la wa a'lam. Sebelum masuk kepada pembahasan istihadah, ada apa-apa soalan berkaitan dengan ini? Sekali lagi, pembahasan tentang as-sahab dengan talfik adalah ketika darah yang terputus-putus itu terjadi pada tempoh 15 hari atau kurang. Jika berterusan dari 15 hari, maka dia adalah istihadah. Oke? Ini pembahasan. Yang pertama as-sahab, alhamdulillah kebanyakan ikut kepada pandangan ini. Tak kiralah berapa hari dia berpuasa, berapa hari dia haid bersih, darah keluar, darah berhenti, selagi kurang dari 15 hari, dia akan kira semua masa itu 14 hari haid. Maka lepas Ramadan 14 hari dia akan qadha puasa. Wallahu taala a'la wa a'lam. Maka istihadah nak dikatakan sebagai darah penyakit boleh, tapi bukan. Damul fasad, darah penyakit ini, darah keluar pada budak-budak yang belum haid, ini dinamakan damu fasad. Perempuan yang belum lagi masa untuk dia keluar haid lalu keluar darah, maka ia dinamakan sebagai damu fasad. Ya, kalau keluar darah sentiasa maka istihadah. Istihadah dia tidak dinamakan sebagai damu fasad, tidak dinamakan sebagai keadaan tadi. Ini istihadah jika darah yang keluar melebihi tempoh yang biasa keluar haid. Okey. Jika yang ini sudah kita fahami, kita boleh masuk kepada pembahasan istihadah. Ini al-istihadah. Okey. Istihadah. Bagi yang sudah pernah mengalami istihadah, maka mungkin dah faham hukum hakamnya. Bagi yang belum lagi, boleh perhatikan.
Apabila seorang perempuan keluar darah, pada 1 hari bulan, keluar darah pada 1 hari bulan, selalunya dia akan haid selama 6 hari. Selalunya, normalnya 6 hari. Tujuh hari bulan selalunya suci. Ini keadaan normal. 1 hari bulan keluar darah, 6 hari bulan suci. 1 hari bulan keluar darah, 5 hari bulan suci. 6 hari bulan, 7 hari bulan, mungkin 8 suci. Itu normal, itu biasa. Sekarang dah masuk hari yang ke-7, darah masih ada. Dah masuk hari yang ke-7, darah masih ada. Hari yang ke-8, 9, 10, 11, takkan 11 hari. 12, ada lagi. 13. Ini tak boleh nih. 14, 15. Ini 15 hari bulan. Jika selepas 15 hari masih keluar darah, maka dia sudah katakan pada diri dia, saya ada istihadah. Dia kena katakan pada dirinya, saya ada istihadah. Ada darah selepas 15 hari, maka istihadah. Berarti sekarang manakah ini darah terus keluar nih? Darah terus keluar, tak tahu ke 6 bulan ke, 3 bulan ke, 10 bulan ke, 1 tahun ke, 2 tahun ke, yang lebih tahu, yang hadir di sini. Oke. Sekarang soalannya, berapa hari tempo masa yang dia dikira sebagai haid? 15 hari. 15 hari adalah untuk memastikan dia tengah berada dalam keadaan istihadah. 15 hari ini untuk pastikan bahwa dia ada istihadah. Tapi haid tidak akan 15 hari. Haid tidak dikira 15 hari. Nah, ini yang sedikit akan membuat kita berpikir 15 hari bukan tempoh masa haid. 15 hari, jika melebihi 15 hari, itulah tempoh masa yang kita boleh pastikan bahwa perempuan itu ada istihadah. Maka berapa hari, berapa masa yang dia dikira sebagai haid, ada 2 cara. Ada 2 cara. Berapa hari dia haid? Cara yang pertama, bagi sesiapa yang boleh membezakan warna darah, bagi sesiapa yang boleh membezakan warna darah, seperti yang Rasulullah katakan dalam nota yang ada pada kita, damul haid aswadu tu'raf, ataupun yu'raf. Darah haid hitam dan mudah dikesan. Berarti cara yang pertama adalah warna
gelap, hitam adalah haid. Jika warnanya berbeza, yang tidak gelap adalah istihadah. Bagi sesiapa yang perlu mengambil perkara ini, pendekatan ini, siapa yang boleh membezakan warna darah dalam isu istihadah dinamakan sebagai mumayyizah, boleh membezakan warna darah. Tapi susah saya tak boleh. Macam sama aja semua. Kalau tak boleh membezakan, maka gunakan yang kedua. Ikut kebiasaan. Kebiasaan yang mana satu? Yang paling biasa. Bagaimana jika tersilap? Kita dah ijtihad, kita dah usaha, Allah tengok pada usaha kita. Jika boleh membiasakan warna, gunakan yang pertama. Susah nak kesan warna sebab selalu malam lah warna lain, pagi warna lain, petang lain, pagi lain, petang lain, malam lain. Warna susah, ikut kepada yang kedua, kebiasaan. Maka perempuan yang ada istihadah, dia akan kembali kepada kebiasaan dia. Saat saya haid 1 hari bulan akan habis 7 hari bulan. Ini haid. Selebihnya adalah istihadah sehingga datang hari yang biasa kita turun haid. Bila masa tu hari yang biasa? Jangan tanya saya. Tengok dalam nota berapa hari bulan yang biasa keluar haid, itu dah terus kita kira. Maka yang ikut kepada kebiasaan, dia tak tengok darah lagi, dia tengok jadual. Dia boleh buat reminder dalam handphone, hari ini saya haid, hari ini saya tak solat, saya tak puasa, hari ini saya tak solat, hari ini saya tak puasa selama 7 hari. Lepas 7 hari saya akan mandi, saya akan puasa, saya akan solat. Terus ulang-ulang seperti itu sehingga bila? Sehingga kering, sehingga satu masa nanti Allah kasih jalan lain. Ya, artinya lalu bagaimana? Yang hari pertama dulu untuk kita mengetahui bahwa ia adalah haid, kita kena tunggu 15 hari. 15 hari Ustaz saya tak solat. Sudah 15 hari tak payah solat memang. Kenapa? Sebab pertama kali tak tahu lagi darah ni berhenti bila? 13 hari ke, 14 ke, 15 ternyata dah 16, 17, 18 tak kering juga. Maka stop sehingga hari yang ke-15, masuk hari yang ke-16, mandi, solat, puasa. Solat tak payah qada, puasa qada. Kenapa tak payah qada solat? Sebab kita dah yakin bahwa itu adalah haid. Meskipun sekarang lah berbulan-bulan ianya terjadi, kita dah tahu ia adalah istihadah. Maka pada bulan yang kedua, bulan yang ketiga, bulan yang keempat tak perlu lagi tunggu 15 hari. Jika boleh tengok kebiasaan, tengok warna, jika boleh kesan warna ataupun kekentalan ke apa, jika boleh kesan perbezaan, maka ini yang digunakan. Ini darah hitam keluar 5 hari, lepas itu merah-merah semua. Maka yang warna hitam itu haid, yang lain adalah istihadah. Jika tak boleh kesan warna darah, ikut pada kebiasaan. Macam mana Ustaz jika tersilap? Tak ada isu apapun tersilap. Tak ada isu apapun tersilap. Maknanya itu bukan kesengajaan kita untuk meninggalkan solat, untuk meninggalkan puasa. Tapi Rasulullah SAW kepada kaum perempuan yang tak boleh membezakan warna darah, Rasulullah mengatakan, da'is salata ayyama aqra'ik. Tinggalkanlah solat hari-hari yang engkau haid. Apa hari-hari yang engkau haid? Hari-hari yang biasa engkau haid, 1 hingga 7 hari bulan. Dah habis 7 hari bulan,
Bangun pagi, mandi, solat subuh, terus solat sehingga tempoh masa yang ada di dalam reminder kita, itulah masa kita haid. Ustaz, selalunya kan kita tahu cycle kita 28 hari. Jadi kadang aku boleh 50 hari. Jadi dia start awal lagi lah. Jadi boleh kira tau. Tahu 28 termasuk hari ini. Itu ya ikut kepada kebiasaan. Jadi boleh ikut kalau Boleh ikut memang ikut pada kebiasaan. Artinya haid bagi perempuan yang istihadah dua pendekatan. Yang pertama, ikut beza warna jika mudah untuk mengesan warna. Yang kedua, ikut jadwal. Sekarang dia tak perlu pening lagi berapa hari ini saya haid. Tengok jadwal aja. Tengok jadwal, itulah masa yang dikira sebagai haid, masa yang dikira sebagai suci. Okey. Dalam hadis yang lain yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi, Rasulullah SAW bersabda, kepada perempuan yang istihadah yang tak boleh membezakan warna, engkau kira haid dalam ilmu Allah, tahidina fi ilmillah, sebab kita tak tahu. Engkau kira haid dalam ilmu Allah 6 atau 7 hari. Engkau kira engkau haid dalam ilmu Allah dalam 6 atau 7 hari. Jika kebiasaannya 6, 6. Jika kebiasaan 5, tentunya 5. 7 adalah 7. Ini haid. Perempuan yang tengah berada dalam istihadah, hari-hari yang dah dikira olehnya sebagai hari-hari haid, maka dia tidak berpuasa, dia tidak solat, tidak melakukan hubungan suami istri. Hari-hari yang darah tetap keluar tapi dia kira sebagai masa istihadah, mandi, solat, puasa, apa semua amal ibadah yang dilakukan oleh perempuan yang tengah berada dalam keadaan suci, dia akan tunaikan, dia akan lakukan. Kesilapan dalam perkara ini, kesilapan perkara yang boleh terjadi dan mungkin terjadi. Bahkan ada yang dah 20 hari masih keluar darah, masih dia kira haid sebab tak belajar lagi. Lepas 25 hari baru dia datang bertanya kepada gurunya, Ustazah, saya dah 25 hari haid. Mana ada haid 25 hari? Haid yang paling banyak ni 15 hari. Awak kena mandi sekarang. Okey. So baru dia akan ajarkan ini. Dan dia boleh suruh mengqadha mula dari yang ke-15 hari atau hari yang biasa. Ini lebih berhati-hati, tapi ini tentunya 15 hari yang tadi kita sebutkan, tempoh yang paling panjang, tempoh yang paling lama seorang perempuan dikira haid. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini pembahasan tentang haid, nifas dan istihadah. Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa yang ingin disampaikan? Dan saya berbicara macam ini, semua yang hadir di sini lebih pandai dari saya, lebih berpengalaman dari saya, lebih tahu dari saya pandai cakap je. Jangan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Okey, kerana semuanya dah faham, so tak ada soalan. Dan hadis yang saya kongsikan di situ tadi, hadisnya dah kita bacakan, hadis yang diriwayatkan dari Fatimah binti Abi Hubaish, bahwa dia adalah perempuan yang ada istihadah. Lalu dia datang kepada Nabi dan Nabi SAW bersabda, darah haid warna hitam mudah untuk dikesan. Jika yang seperti itu datang, maka tinggalkanlah solat. Tapi jika yang datang warna yang lain, maka mandilah dan solatlah, kerana itu adalah darah urat, kata Nabi SAW, bukan darah haid. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.